A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala inayah dan juga kurnianya. Kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bernafas lagi di muka bumi Allah taala ini dalam keadaan yang sihat sejahtera, insya-Allah, bersama dengan ahli keluarga yang tercinta, insya-Allah. Baik, untuk episod kali ini kita nak membicarakan berkaitan dengan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban, hukum dan juga cara pelaksanaannya mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, imam kita. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan satu kitab yang cukup baik. Tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran, ya, tentang ibadah kurban, hukum dan juga cara pelaksanaan mengikut mazhab kita. Ya. Jadi ini adalah satu buku yang terjemahan, ya, daripada Umdah Al-Salik wa Uddah An-Nasik. Dan menariknya buku ini kita bukan setakat ada penerangan tentang apa yang kita akan bincangkan daripada satu episod ataupun satu tajuk ke satu tajuk, siap dengan ada panduan bergambar, kan, dengan warna-warni begitu. Jadi begitu menarik sekali buku ni. Jadi tuan-tuan boleh dapatkannya di pasaran. Dan juga kepada yang nak mendapatkan buku ni, saya tinggalkan nombor telefon yang di bawah nanti, ya, di description di bawah. Tuan-tuan boleh rujuk dan boleh menghubungi untuk mendapatkannya. RM33 kalau tak salah saya, siap dengan postage terus ke rumah, ya. Tak tebal mana buku ni, kurang lebih dalam 61 62 muka surat sahaja. Jadi penyerangan dan juga poin-poin penting telah disenaraikan oleh penterjemah, jadi memudahkan untuk kita menghuraikan. Jadi kepada tuan-tuan yang mendengar video saya ini, boleh mengambil sedikit kefahaman lah, khususnya tentang memahamkan isi kandungan dalam kitab ibadah kurban ini. Dalam isi tajuk huraian ataupun yang kita akan pergi satu persatu, yang pertama sekali kita akan membicarakan berkaitan dengan pengertian korban itu sendiri, pensyariatan korban, hikmah korban, hukum ibadah korban, perincian hukum, perkara-perkara sunat bagi orang yang menyertai ibadah korban, waktu sah untuk berkorban, binatang-binatang, jenis-jenis binatang, umur binatang, berkongsi binatang korban, praktis muamalah pembelian haiwan korban, syarat sah binatang korban, niat untuk berkorban, masalah korban di luar negara, hukum sembelihan, perkara-perkara sunat dalam penyembelihan, pengurusan daging korban sunat, daging korban wajib, praktis pelaksanaan ibadah korban. Itulah kurang lebih tajuk yang kita akan huraikan satu persatu, insya-Allah. Baik, sebagai mukadimahnya, ya, tuan kitab telah menyatakan dalam mukadimahnya pada muka surat 1 menerangkan tentang buku ini membicarakan hukum hakam dan adab yang berkaitan dengan ibadah korban secara khusus, disusun berpandukan bab kurban dari kitab Umdah As-Salik wa Uddah An-Nasik, dan kami letakkan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam berpandukan kepada penjelasan para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang telah terbukti kedalaman ilmu dan ketinggian takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sesuai kita di Malaysia ini mempraktikkan buku ini dalam ibadah kurban kita. Jadi dalam menyusun buku ini, kata penyusun, kita hanya mengumpul, menterjemah dan meringkaskan
penjelasan para ulama berkaitan dengan ibadah kurban yang merupakan ibadah tahunan kita. Jadi kita memang buat kurban setahun sekali, tuan-tuan. Sebab itulah antara ibadah yang jangan kalau boleh kita sesekali tinggal, besar pahala di sisi Allah, ialah ibadah kurban. Antara ibadah yang tertua dalam agama kita pun memang ibadah kurban, selain daripada solat dan juga puasa. Ya. Jadi ini kurang lebih lah dia punya penerangan. Dan kita masuk dalam bab pengenalannya. Sebuah hadis daripada riwayat Imam Ahmad, kurban adalah sunnahnya bapa kalian, iaitu Nabi Ibrahim AS. Saya kira tuan-tuan semua masih lagi ingat, iaitu kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS, tanda berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak huraikan kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail AS, kalau kita lihat secara ringkasnya, bila Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Ismail dan juga Siti Hajar, isterinya, menuju ke satu lembah yang tandus, kemudian ditinggalkan mereka berdua atas perintah Allah. Daripada situ keluarnya air Zam-Zam, kemudian berkembang masyarakat Islam dan sebagainya. Pada usia 13 tahun, Nabi Ismail AS barulah Nabi Ibrahim datang semula berjumpa dengan anak bininya. Dah tengok, dah ramai dah masyarakat apa semua, yang mana dulu ditinggalkan dalam keadaan yang kering kontang saja tanahnya, padang pasir, tiba-tiba dah jadi satu bandar yang cukup hebat, dengan masyarakat yang memenuhi kawasan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian datanglah perintah Allah, iaitu melalui mimpi Nabi Ibrahim AS melihat dia menyembelih Nabi Ismail AS. Jadi mimpi seorang Nabi merupakan satu sarahan Tuhan ataupun arahan Tuhan, maka perlu dilaksanakan. Maka apabila ditanya kepada Nabi Ismail, maka kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan. Kemudian dibawalah Nabi Ismail AS oleh Nabi Ibrahim AS menuju ke kawasan Mina kita pada hari ini. Kemudian berlakulah iblis mula menghalang, kemudian dibaling batu, kemudian datanglah, itu daripada situlah munculnya syariat untuk menjamrah 3 jamrah dan sebagainya. Kemudian bila mana nak disembelih Nabi Ismail AS, Allah Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Jadi ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Baik, itu kurang lebihlah kisah Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS. Jadi ini adalah ibadah, kata Nabi SAW, adalah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Taatnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah, bukan menyembelih anak tu, tapi ketaatannya dalam mengikuti perintah Allah, maka Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Baik, pada muka surat 6 kalau kita lihat, kata pengarang rahimahullah ta'ala, bab al-udhiyah, iaitu korban. Pengertian al-udhiyah pada bahasa ialah ismun lima yudaha bihi, ay yuzabbahu ayyama 'idil adha. Nama bagi binatang yang disembelih dengannya, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Jadi bila kita sembelih binatang al-an'am yang berkaki 4, unta ke, lembu ke, kerbau ke, kambing ke, ketika mana hari raya Aidil Adha, maka itulah dinamakan kurban. Selain daripada itu tidak dinamakan kurban, hanya sembelihan sedekah sahaja ke, ataupun tuan-tuan nak berinfak kambing tersebut untuk bagi fakir miskin makan dan sebagainya. Tapi ketika mana hari raya Aidil Adha, maka ia disebut sebagai kurban. Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala mengatakan, kata udhiyah diambil dari perkataan ad-dahwah, iaitu pada waktu pagi. Dinamakan sesuai dengan awal waktu melakukannya, iaitu waktu duha. Begitu. Jadi kebanyakan untuk melaksanakan ibadah korban ni, kebanyakan kita menyembelih binatang korban selepas
sembahyang raya kan. Kalau kita di Malaysia selepas sembahyang raya, kemudian habis khutbah, kemudian semua balik, tukar baju, datang balik masjid untuk menumbangkan binatang kurban. Jadi waktu tu bila? Waktu duha biasanya, iaitu pukul 8 pagi, pukul 9 pagi kurang lebih, sampailah tengah hari orang melapah apa semua. Jadi kurang lebih lah di tanah suci juga begitulah masanya. Jadi kata Asy-Syarbini tadi, Ad-Dahwah iaitu waktu pagi sempena disembelih binatang tersebut. Manakala pada syarak pula ialah ma yuzabbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyam tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Dalam syarak menyatakan bahawa apa yang disembelih dari binatang ternak pada hari raya Aidul Adha sehinggalah hari tasyrik yang terakhir dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah maksudnya kurban. Ini dirujuk dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, juzuk yang ke-6 ke surah 132, dalam Hasyiah Asy-Syarqawi juga, dan Hasyiah Al-Bajuri juga ada dinyatakan perkara berikut. Maka fahamlah kita bahawa ibadah korban yang kita lakukan semata-mata adalah untuk taqarrub ilallah. Nama pun korban, qaraba, maksudnya dekat, hampir. Baik, muka surat 7. Persyariatan ibadah kurban udhiyah disyariatkan pada tahun yang kedua Hijriah. Ya, ibadah kurban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, seperti mana zakat dan juga solat 2 hari raya. Persyariatan ibadah ini adalah sabit dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Disebut dalam Al-Ahkam Al-Udhiyah ala Mazahib Al-Arba'ah. Ada dinyatakan tarikh pensyariatan ibadah korban ini. Ya. Ketika mana Nabi dah berhijrah menuju ke Madinah pada tahun yang kedua, maka datanglah pensyariatan ibadah korban. Dalil Al-Quran iaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli lirabbika wanhar. Maksudnya, oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Surah Al-Kausar ayat yang kedua. Jadi daripada sini pun kita dapat faham bahawa Allah sendiri yang menyuruh kita sebagai hamba-Nya untuk menumbangkan binatang Al-An'am tadi sebagai satu korban dan juga sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa, tuan-tuan? Bersyukur kerana kita masih lagi hidup, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, kita masih lagi ada duit simpanan, kita masih lagi ada isteri, ada suami, ada mak ayah. Banyak benda yang perlu kita syukuri, tuan-tuan. Sebab itulah setahun hanya sekali, maka laksanakanlah ibadah korban sesuai dengan tanda syukur kita kepada Allah dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Ya. Dalam tafsir Al-Jalalain, solat pada ayat ini ditafsirkan dengan solat hari raya Aidil Adha, dan yang disuruh sembelih adalah binatang korban. Maka kata Allah tadi, fasalli lirabb, fasalli, maka kerjakanlah solat kerana Tuhanmu. Maka solat itu kata dalam tafsir Al-Jalalain adalah buatlah solat hari raya Aidil Adha, wanhar, dan sembelihlah korban merujuk kepada binatang korban. Ada disebut dalam tafsir Jalalain pada juzuk yang kedua surat 897. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maksudnya, dan bagi setiap umatku kami syariatkan ibadah menyembelih kurban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan kurniaannya kepada mereka. Binatang ternak yang disembelih itu. Surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Jadi sama jugalah suruhan Allah kepada kita sebagai hamba-Nya, disyariatkan korban sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil hadis pada surat 9 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, iaitu hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah, yang ini binatang kurban tadi. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka hendaklah kamu merasa senang dan suka dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis nombor 1493. Jadi ini sudah jelas kepada kita bahawa ibadah korban ini amat digalakkan untuk kita laksanakan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa untuk korban, ya. Dalil ijma' ulama pula. Kalau kita lihat, ijma' ulama menyatakan bahawa telah disyariatkan ibadah korban. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, tiada khilaf bahawa ibadah korban adalah sebahagian daripada syariat agama. Disebut dalam Fathul Bari, ya, pada juzuk yang ke-10 surat 3. Jadi tidak ada khilaf, maksudnya betul ke korban ni Allah suruh, gitu kan? Betul ke Nabi suruh? Betul ke banyak pahala? No, tak ada perbahasan lagi tentang ibadah korban. Memang disuruh oleh Allah, bahkan Nabi menyuruh untuk kita melaksanakan ibadah korban, ya. Baik, muka surat yang ke-10, hikmah korban. Di sebalik pensyariatan sesuatu ibadah, sudah pasti terdapat hikmah yang tersendiri. Jadi mesti ada orang tanya, apa kelebihan berkorban? Begitu jugalah halnya dalam ibadah korban, kata Tuan Kitab. Di antara hikmah di sebalik tuntutan itu, yang pertama, menghidupkan sunnah dan syiar agama. Ibadah korban merupakan sunnah Nabi Ibrahim AS, yang kemudiannya disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata, lepas Nabi Ibrahim AS tak ada syariat kepada nabi-nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah korban, melainkan diturunkan semula syariat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara hikmahnya, mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah, kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas yang akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita ni jenis berkira, jenis sayang duit, jenis ni nanti nak guna untuk contingency lah, apalah, macam-macam kan, padahal banyak duit simpanan apa semua kan. Kita tak salahkan, mungkin waktu-waktu PKP darurat begini ni mungkin memerlukan, tak ada masalah, ya. Cuma kalau kita ni, kita boleh rasa tuan-tuan, kita sendiri boleh rasa kita ada simpanan, kita ada apa. Kalau kita rasa mampu untuk berkorban, maka lakukanlah. Jangan disayang-sayang. Kerana kadang-kadang ada sifat kita begitu. Tahun ni sayang, nanti tahun depan lah, kan, tahun depan kan, tahun depan lah, tunggu tak ada PKP apa semua kan. Bahkan kita dididik oleh agama supaya ikhlas dalam beribadah, khususnya korban. Bila kita tahu Allah yang suruh, kita tahu Nabi pun suka, kita keluarkan duit sekian, ambillah, tak kisahlah korban apa pun, sebahagian yang paling murah ke sebagainya, kita sertai, maka itu tanda kita ni ikhlas kepada Allah. Adakah kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala akan menggantikan rezeki kita kepada yang lebih baik? Kalau kita berkira dengan Tuhan, bagaimana? Mungkin Allah Ta'ala tak berkira-kira pula dengan kita kan. Kita rasa macam sesak apa semua. Bahkan boleh jadi dengan duit yang inilah ada pun, inilah duit yang ada pun, kita pun ikut korban. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Kita pun tawakal Allah, Allah suruh korban, bam, ambillah 1 ekor ke, 1 bahagian ke, insya-Allah Allah akan menggantikan kepada kita yang lebih baik. Yakin. Sebab itu tadi dikata hikmah yang kedua, didik jiwa supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kurban juga merupakan suatu amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda yang Allah suka, takkan Allah
tak memberikan kita pahala yang banyak. Takkanlah Allah tidak menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu dengan kita sanggup mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban. Yang keempat, mengikis sifat tamak dan memupuk sifat murah hati, belas kasihan terhadap fakir miskin dan saudara seagama yang memerlukan, serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita korban, ialah dalam hati kita, jauh di sudut hati, apa yang manusia paling sayang? Duit. Duit ni manusia sayang. Sekupang pun manusia sayang, apatah lagi beribu-ribu kan. Jadi lama kelamaan kita rasa kita lebih sayang duit kita. Akhirnya kita memupuk sifat tamak, memupuk sifat kedekut, memupuk sifat bakhil dalam jiwa kita. Maka apabila datang syariat Allah untuk berkorban apa semua, kita pun lawan hawa nafsu, korban, join. Maka sikit-sikit dia mengikis sifat tamak, bakhil dan kedekut yang ada dalam jiwa kita. Ya. Jadi inilah antara hikmah yang nombor 4. Nombor 5, dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan kaya dengan golongan yang kurang bernasib baik. Korban kita tadi tu, kita boleh agihkan pula kepada fakir miskin. Memang itulah pun yang dilaksanakan. Baik di Mekah ke, baik di Malaysia ke, kita akan agihkan beberapa plastik begitu, dah potong seekor kambing boleh dapat dalam 20 plastik ke. Banyak lagi fakir miskin di luar sana yang duit pun tak ada. Inilah dia masa untuk dia makan daging. Saya ingat lagi satu wawancara dekat TV3. Saya dengar di mana dia mengatakan ketika mana dia wawancara ke seorang rakyat Palestin di Gaza. Inilah waktu kami makan daging pun. Setahun tak pernah jumpa daging. Tak makan daging. Roti gitu je. Sebab apa? Mahal. Tak mampu nak beli. Hidup kami susah. Islam kita tuan-tuan di Gaza. Dapat makan daging bila? Korban. Hari Raya Aidil Adha saja dapat. Jadi ini semua akan merapatkan lagi jurang antara golongan kaya dengan golongan yang miskin. Jadi kita pun memupuk sifat belas kasih. Kita memupuk sifat kasihan kepada fakir miskin yang mana mungkin nasib mereka tidak sebaik kita. Jadi bila kata kita menyertai ibadah korban, kikis sifat tamak, kikis sifat bakhil, ajak orang miskin, inilah dia korban aku pada tahun ini, mudah-mudahan dapat keberkatan di sisi Allah. Ambillah daging-daging apa semua, kan, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya. Ya. Baik. Jadi sampai situ dulu insya-Allah pada episod kali ini. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan lagi berkaitan dengan hukum dan sebagainya insya-Allah, ya. Daripada tuan-tuan, jangan lupa untuk ikuti perbahasan kita dalam ibadah korban, hukum dan cara pelaksanaan ibadah korban mengikut mazhab Al-Syafi'i ini. Ada beberapa siri saja, memandangkan kitab pun tak berapa tebal, kita boleh habiskan insya-Allah penerangan satu persatu. Mudah-mudahan mendapat lebih kepahaman dan kita nak menyertai ibadah korban tanpa kita rasa sayang kepada harta dunia kita, ya. Tadi pada yang mampu dan memampukanlah diri anda untuk ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir-fikirkanlah tentang ibadah yang kita lakukan ini. Kita yakin dan ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti bergabung kami di channel IC Share ini, kita membicarakan berkaitan dengan hal ehwal agama, Mekah, Madinah dan sebagainya. Maka jangan lupa untuk share video saya ini, like dan juga subscribe insya-Allah. Mudah-mudahan anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.